Oh, rasa macam seronok belajar pasal tekstil. Betul lah. Tekstil ni. Kadang-kadang kita terlepas pandang Zik Macam orang macam Zack lah sebenarnya Zik. Kadang-kadang terlepas pandang kita mana kaut rasakan ada saiz. Rupa-rupanya penting kalau kita nak tahu apa tu jenis-jenis dan sebagainya. Kain sesuai dengan kita. Mungkin ada kain yang buatkan kita alergi. Betul. Kan. Ada kita punya gatal-gatal badan ke apa. Tapi sekarang ini kita nak belajar pula pasal kain tradisional. Ya, untuk kain tradisional macam biasa Zik, kita pun bukan orang pakar. Bukan, kita bawa yang pakar sendiri iaitu Khairul Anwar Rahmat, penyelidik seni dan budaya Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haziq. Dia siapa? Zack. Ya. Ingat. Okey, kita panggil Anwar. Ya, Okey, Anwar. Dia ada aura dia Zik Dia ada vibe. Kita nampak vibe tradisional. Betul. Dia zaman P. Ramlee punya vibe. Alright. Jangan madu 3 sudah. Okey, Anwar. Kita nak kongsikan dululah pasal kain tradisional ni kan. Tadi kita dah belajar pasal kain-kain yang moden, kain-kain yang mungkin kita asli jugalah kan. Cumanya tenunan dia lain. Yang ini tenunannya lain. Mungkin kita nak ceritakan apa beza kain tradisional ni dengan yang lain. Okey, kain tradisional ni apa yang menyebabkan dia tradisional Haziq adalah sudah tentunya bahan dia guna. Okey. Bahan dia guna, motif dia, reka corak ya. Reka corak dia lebih bersifat nature inspire ataupun diinspirasikan daripada alam. Sebagai contohnya mereka namakan motif-motif mereka seperti buah kecupu, tampuk kesemak, macam-macam nama mereka namakan. Dan ada juga yang nama haiwan, dada lipan, kaki lipan, unduk-unduk laut. Jadi semua yang mereka namakan ni lebih bersifat kepada apa yang mereka cerap daripada alam. Itu pertama dari segi motif. Kedua, bahan dia guna. Dia gunakan pewarna-pewarna alam seperti jangan terkejut ya, mereka gunakan kulit langsat, kulit durian. Oh, warna-warna asli. Ya, warna asli. Nature based dye. Daun tarum mereka gunakan, kesumbar. Jadi bayangkan Haziq dan juga Zack, mereka ni dulu dia kena try and error. Kena figure out betul-betul combination chemical ni. Ini campur ini jadi warna apa. Lepas tu dia rendam, dia bakar. Kalau contohnya setengah kulit tu dibakar untuk dapatkan warna dan debu dan sebagainya, baru dia boleh colour. Itu sebelum chemical dye masuk lah, sebelum diimport daripada British, daripada Amerika. Watercolor datang lah, sebelum tie dye, sebelum dye itu sampai. Haziq. Alright. Dan sekarang ni adakah kita memang semua 100% kita pakai warna-warna yang moden? Okey, kalau kita lihat kita tengok gambar-gambar lama, buku-buku sejarah ke atau filem lama ke kan, semua gambar black and white. Kita bayangkan macam diorang ni mundane, macam diorang macam dull aja, hitam putih. Tapi kalau Haziq dengan Zack tengok kat sini, they are so colourful dengan warnanya, dengan pelbagai warna yang mereka pakai kan. Tengok macam sebenarnya berwarna tu. Sebenarnya kita je tak nampak lah. Kita je tak nampak. So diorang ni, mereka ni pada zaman dahulu mereka bermain dengan warna juga. So bayangkan betapa berwarna-warninya pada ketika itu bandingkan kalau kita nampak black and white. And dia nampak macam jelah dull gitu kan. Tapi kalau kita tengok kepada kain-kain yang ada ni, memang semuanya adalah sangat berwarna-warni dan sangat beranilah untuk bermain dengan warna. Baik, Anwar, selain daripada warna kan, kita nak tahu jugalah. Boleh tak Anwar kongsikan kat kita, ada tak kain-kain tradisional yang sekarang ni kita dah tak familiar dah dengar? Oh, banyak. Banyak sangat Zack. Contohnya adalah kain depan kita ni dipanggil sebagai kain pelangi. Generasi hari ini aiskrim pelangi lah yang famous kan kat TikTok kita, aiskrim pelangi. Tapi pernah tak kita tahu tentang kewujudan kain pelangi? So kain pelangi ni menunjukkan warna yang banyak yang digunakan. Ada dia macam ada warna, ni dah pudar sikit, ada warna hijau, warna sebagainya, dikenali sebagai kain pelangi. Kedua adalah kain telepuk. Kain telepuk ni sangat-sangat rare Zack. Sebab itu yang kita nak tahu. Ya, sehelai kain telepuk dalam dunia antik, dia boleh mencecah puluhan ribu ringgit sehelai. Subhanallah. So bayangkan setiap kepingan emas ataupun perada emas tu ditekap satu persatu dengan corak. Dengan corak motif bunga. Bayangkan kipas tak boleh hidup sebab perada emas tu dia kertasnya sangat nipis. Takut terlepas. Terbang pula. Terbang. Yang ketiga adalah yang saya bawa hari ni, kain. Ni rare. Ini salah satu teknik yang dah nak hampir pupus sebab kita sekarang ni ada 33 juta penduduk Malaysia, betul? Betul. Hanya 2 orang saja yang tinggal boleh buat, iaitu Syekh Midi dengan Syekh Hussein di Pulau Keladi, Pekan Pahang. Apa nama cara pembuatan ni? Okey, ini dikenali sebagai kain gerus.
Kain gerus. So kalau Haziq tengok, kain ni berkilat kan? Betul, mesti pegang dia pun saya tak bergoyak. Kan macam kertas kan, dia bergoyak. oily kan, dia macam kertas minyak gini. Sebenarnya kain ini digerus dengan menggunakan kulit siput ni. So kilat siput ni dia akan pergi kepada permukaan kain. Okey. Jadi nanti kemudian kan siput ni berkilat kan. Nanti lama-lama kulit siput ni dia pudar. Betul. Betul Zaid. So jadi dia ada beberapa teknik lah. Dia ada gerus layang, gerus mentah, gerus masak, ada macam-macam teknik. So tekstur dia datang daripada kulit siput tu lah. Daripada kulit siput ni dan juga dama dan sebagainya. Daripada kulit siput boleh jadi ni Ya, Anwar, saya nak tanya, yang menarik perhatian saya, Anwar kata dalam Malaysia ni 2 orang saja boleh buat. Betul. Kalau kita melihat secara kasarnya, dia menggosokkan saja. Betul. Apa yang istimewanya sampai 2 orang saja yang boleh buat kat Malaysia ni? Teknik. Teknik tu bila dia letakkan kayu tu untuk digerus, dia bukan pakai tangan kita gosok gini, tak jadi. Okey. Dia ada satu kayu masuk sebelah sini dan kemudian digerakkan baru dia akan pergi. So dia ada teknik, ada macam-macam lah kita. Boleh je Z nak gerus, tapi takut koyak lah. Koyak Tapi boleh buat tapi gerus layang lah nama dia. Sebelum dia jadi macam ni, dia adalah kain yang biasa lah. Kain biasa, kain tenun. Contoh, you guys ada kain plekat kat rumah and nak buat dia nampak berkilat, nampak dia berseri macam ni. Boleh untuk digerus bagi menaikkan dan menyelahkan permukaan kain. Wow, baru kita tahu ada pula kain yang macam ni. Macam ni pula. Tapi kalau yang kata kegunaan harian lah. Sebab sekarang ni mungkin kita tak sesuai nak pakai kain-kain begini untuk nak pakai kegunaan harian. Tapi ada tak sebenarnya kain tradisional yang kita boleh guna? Boleh, ada. Sebagai contoh, kita tengok sampai sekarang kita masih lagi ada songket, ada batik yang masih boleh digunakan untuk kegunaan harian. Namun sebenarnya apa yang kita sebagai generasi muda boleh buat adalah motif-motif tradisional ni kita angkat semula, Zaid. Kita angkat semula dan kita letakkan pada pakaian-pakaian moden kita seperti t-shirt kita, kemeja kita, supaya bila orang lihat, orang tahu, oh, inilah identiti tempatan kita. Inilah identiti kita. Itu penting sebab sekarang kita lebih kepada fast fashion. Ya, kita pergi kat kita banyak fast fashion. So end up kita buang dan kita tu. Tapi dulu mereka hargai setiap pembuatan kain ni ada semangatnya, ada ceritanya. Betul. Dan sebagainya. Ini Anwar saya suka sebab Anwar kata dalam setiap kain ni ada semangatnya, ada ceritanya. Bagaimana pula dengan dulu? Adakah pemakaian tu melambangkan individu tu macam mana? Atau wanita lain ke, lelaki pakai jenis lain ke? Benar, setiap majlis semestinya setiap majlis dia akan pakai pakaian tertentu. Kalau contohnya dia siram tabal untuk kumpulan-kumpulan raja, kalau dia dia sebagai raja sehari untuk majlis kahwin, sudah tentunya dia ada pakaian-pakaian istimewa tertentu. Namun demikian, sarung adalah universal. Lelaki, perempuan, sebab saya tanya lelaki dan perempuan, tetap pakai sarung. Sarung ni mula masuk dalam kamus bahasa Inggeris sejak 1830. Wow. Dia adalah istilah Melayu yang masuk sejak 1830. So hampir teknikly kalau 2030 dah 200 tahun dulu perkataan sarung dimasukkan ke dalam kamus Inggeris. So memang meluas penggunaan tekstil di alam Melayu. Okey, Raja Sehari tadi. Anwar sebut pasal Raja Sehari. Ada yang sekarang ni menolak untuk pakai baju tradisional, kan, baju apa orang kata songket, kan, disebabkan mungkin terlalu tebal, panas, terlalu mahal mungkin. Mahal, kalau mahal rasanya lebih kurang dia boleh adjust kan, ada tak ambil yang mahal, baju ambil murah, betul. Kot kan. Okey, so apa komen Anwar sendiri? Pada saya ada 1001 cara ya untuk selain songket. Kebiasaan kita selalu diketengahkan songket untuk pakaian Raja Sehari. Sedangkan banyak lagi kain-kain tradisional Melayu yang boleh diangkat untuk pakaian Raja Sehari. Dan mungkin songket ataupun dia tak semestinya songket penuh. Songket penuh kita orang Melayu panggil sebagai jong sarat. Tapi kita boleh jong sarat penuh songket lah, benang emas atau benang perak tu penuh. Tapi kita mungkin letak dia colik. Colik bermaksud motif-motif bunga tu sikit-sikit, kecil-kecil. So mungkin akan memberi ruang untuk pengguna merasa lebih selesa sebab benang emas tu mungkin tak berapa banyak pada permukaan kain. So banyak je alternatif yang designer-designer di luar sana sudah tentu sudah fikirkan cara bagaimana untuk tackle benda-benda ni. Anwar, saya tertariklah apabila mendengar perkongsian Anwar kan. Anwar seorang yang memang betul-betul cinta dengan benda ni. Apakah yang membuatkan Anwar rasa macam aku nak letakkan aku punya hidup dalam benda ni? Apa dia? Sebabnya mudah, Zack. Sebab kain ni dia ada 1001 cerita. Itu sebab saya nak letak diri saya di dalam kalangan kain-kain ni. Kenapa ya, Zack? Sebab technically kain ni dia menceritakan tentang hubungan dagang. Dia ceritakan tentang budaya itu sendiri. Dia cerita masyarakat zaman tu. Sebab motif-motif ni dia bergerak mengikut peredaran zaman pada. Jadi dia ni adalah satu timeline
timeline, garis masa yang mana semua orang tahu, oh ini daripada time period ini adalah time period ini yang mereka capai pada itu. Jadi dia ni macam kain adalah lembaran-lembaran sejarah yang selalunya tidak diangkat sebagai sebahagian daripada sejarah. Namun pergerakan manusia, migrasi dan sebagainya, macam ini kain ni, dia Bugis daripada Makassar, tetapi dia berhijrah sampai ke Pahang. Jadi nampak tak pergerakan budaya, asimilasi, semua diceritakan pada sehelai kain. Ini sejarah lah. Di sejarah. Itulah dia katakan inovasi tu, Haziq kan. Itu yang berbalik pada soalan Haziq tadi tu. Boleh jadi kod yang ada songket. Ya. Itu orang yang hidup 3045 nanti akan kata Boleh ini buat pada sejarah boleh buat. 2022. Kan? Sekarang pun ada yang buat. Ada. Tapi untuk kita budayakan kain tradisional ni dalam cara moden. Mungkin tadi Anwar ada cakap kan, mungkin kita boleh bawa style-style kain tradisional ni untuk dipakai seharian. Kalau pakai t-shirt pun kita boleh bawa benda ni. So mungkin ada cara lain lagi untuk kita buat. Kalau Haziq dengan Zack perasan, fashion ni dia sentiasa berpusing tau. Sekarang ni kalau kita tengok trend dia tahun 60-an punya, 70-an punya fashion dah masuk balik. And then kalau kita perasan the fusion yang zaman ni berlaku. So saya lihat fashion ni sebenarnya kalau kita sebagai orang muda sedar tentang kepelbagaian yang memang kita dah ada sekarang ni, kita bawa kepada fast fashion modern ni dengan menerapkan motif, warna yang dia main, bahan yang dia guna, warna dia masuk gabungan warna yang dia play. Ya, seperti kita tengok ni ada corak-corak seperti tapak catur dan sebagainya ya. Tapak catur ni lah. Ini tapak catur. Ini tapak catur, dia ada cotton, dia ada silk. Jadi orang zaman dulu dia menunjukkan hubungan dagang yang saya sebutkan tadi lah. Dia maknanya cotton dia dapat daripada China, sutra dapat daripada China, India dan sebagainya. Jadi tetap tekstil lama ini sangat penting dalam sebahagian daripada rekod sejarah kita. Kan, bawalah tekstil lama ni ke dalam kehidupan seharian kita yang dengan cara yang baru. Ya. Betul. Wow, cara-cara kita nak follow Anwar kan? Anwar. Mesti. Walaupun orang kata mempromosikan kain tradisional, tetap ada Instagram. Ada. Ada. Okey, sebab Haziq, saya satu-satunya mungkin milenial yang berkecimpung dalam bergelumang dengan kain-kain lama ni. Sebab kita kena cari. Kita kena cari Anwar. Kita kena cari. Okey, saya ada Instagram saya Galeri Karat. Dekat sini saya ada paparkan beberapa barangan antik, koleksi seni dan sebagainya yang saya miliki, dan saya ada galeri buku karat untuk orang yang nak cari buku sebagai sumber rujukan, khususnya buku-buku langka yang dah pupus lah. So kita ketengahkan buku-buku lama sebagai sumber rujukan. Wow, interesting. Terima kasih Anwar. Macam banyak benda ni kita boleh borak dengan Anwar, bukan setakat pasal kain ni. Betul. Semoga dipermudahkan segalanya Anwar. Saya InsyaAllah. yakin Anwar punya banyak lagi masa di hadapan. Berikan yang terbaik, berikan value lagi kepada orang ramai. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan tambah. Khairul Anwar Rahmat, Ya. seorang penyelidik seni dan budaya Melayu. Alright.